TV KPM. Baiklah, kembali bersama saya Aiman Sufian Azman di Didik TV KPM. Hari ini kita belajar berkaitan dengan topik beriman kepada hari akhirat. Tapi bila sebut tentang hari akhirat, Ustazah, bagaimana kita nak gambarkan keadaan hari akhirat? Mungkin Ustazah boleh jelaskan kepada kita semua dan juga murid-murid di rumah sana. Okey, boleh, insya-Allah Aiman. Kehidupan tadi kita dah tengok kehidupan dunia dan juga alam dunia, alam Barzah. Barzah, bagus. Okay, Aiman dah ingatlah. Okay, seterusnya ada satu lagi alam yang ketiga, iaitu alam akhirat. Jadi kehidupan di alam akhirat ni akan bermula dengan kemusnahan alam. Okay, macam mana berlaku kemusnahan alam tu? Kemusnahan seluruh ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala di langit dan juga di bumi, dan penghuninya semua akan musnah dengan tertiupnya sangkakala yang pertama. Aiman ingat tak malaikat mana yang meniup sangkakala? Malaikat Israfil? Ya, betul Aiman. Betul, Ustazah? Betul. Nangis-nangis terlupa. Malaikat Israfil meniup sangkakala yang pertama. Musnahlah seluruh alam. Dan yang kedua, apabila musnah dah semua dengan izin Allah, akan berlaku pula kebangkitan semula, di mana kehidupan semula makhluk yang telah mati. Jadi tadi Allah dah matikan semua kan. Lepas tu yang kedua, sangkakala yang kedua, Allah akan hidupkan pula semua yang telah mati tadi. Ini diceritakan oleh Allah di dalam surah Az-Zumar ayat 68. Okay, macam biasa, Ustazah nak minta seorang murid dalam talian untuk membaca ayat ini. Silakan. Siapa nak cuba? Silakan. Auni. Okey, dipersilakan Auni. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nufikha fis suri fasa'ika man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah. Thumma nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Sadaqallahul Azim. Maksudnya, dan ditiupkan sangkakala, maka pada waktu itu matilah makhluk-makhluk yang ada di langit dan yang ada di bumi, kecuali sesiapa yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sangkakala lagi, maka dengan serta-merta mereka bangun berdiri menunggu. Okay, terima kasih Auni atas bacaan itu tadi. Jadi jelasnya daripada ayat tadi ada berlaku dua kali tiupan sangkakala. Yang pertama, semua makhluk akan mati, dan yang kedua, semua yang mati tadi akan Allah bangkitkan semula. Kita tengok selepas bangkitkan semula tu apa pula kan? Okay, seterusnya adanya perhimpunan di mahsyar. Perhimpunan di mahsyar ni, mahsyar ialah tempat perhimpunan semua makhluk yang dihidupkan semula dan dibangkitkan daripada kubur mereka. Jadi semua kita akan berkumpul di mahsyar. Mahsyar ni dekat bukan dekat dunia, dia dekat alam akhirat, alam yang lain pula. Okay, berdasarkan firman Allah dalam surah Qaf ayat 44. Okay, macam biasa, Ustazah nak minta seorang lagi murid dalam talian untuk membacakan ayat ini. Silakan. Siapa nak cuba? Saya Ustazah. Okey. Ya, Marsha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma tashaqqaqul ardu 'anhum sirah. Dzalika hasrun 'alaina yasir. Sadaqallahul Azim. Maksudnya, pada hari bumi terbelah untuk mereka segera keluar. Perbuatan menghimpunkan mereka di padang mahsyar itu mudah bagi kami melaksanakannya. Okay. Terima kasih Marsha. Jadi ayat yang dibacakan oleh Marsha tadi menunjukkan kita semua nanti akan berhimpun di satu tempat yang dinamakan Padang Mahsyar. Okay. Seterusnya, setelah duduk di mahsyar tu nanti kita akan menerima buku amalan masing-masing kan. Seterusnya ada pula hisab. Okey, jadi hisab tu apa? Hisab ni ataupun perhitungan amal ialah perbicaraan terhadap amalan manusia setelah menerima buku catatan amalan. Okay, catatan amalan kita tu kita akan dapat sewaktu kita di mahsyar tadi. Siapa yang dapat dengan tangan kanan, insya-Allah dia akan masuk ke dalam syurga. Jadi yang dapat sebelah kiri itu kita faham-fahamlah akan masuk ke dalam yang satu lagi, iaitu neraka. Dan pada waktu itu bila dah dapat buku amalan tu nanti Allah akan membicarakan setiap amalan yang kita buat, sebab dalam buku amalan tu akan dicatat apa yang kita buat. Macam hari ini Ustazah dengan Aiman kan duk mengajar dalam ni kan. Aiman jadi anak murid Ustazah, lepas tu pelajar-pelajar yang 4 orang ni pun jadi anak murid Ustazah. Semuanya akan dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kita nak setiap perbuatan yang kita buat tu
itu mendapat pahala dengan niat kita mesti ikhlas kerana Allah. Kerana Allah. Okey. Itu adalah hisab. Dalil lah. Ustazah nak minta seorang lagi murid untuk membacakan dalil berkaitan dengan hisab surah Al-Ghasyiyah. Silakan. Saya Ustazah. Ya, Baik. Abang Umar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. Maksudnya, sesungguhnya kepada kamilah kembalinya mereka. Selain itu, sesungguhnya tanggungan kamilah soal menghitung amalan mereka. Okay, Sadaqallahul Azim. Terima kasih Abang Umar. Jadi surah Al-Ghasyiyah ini menerangkan bahawa Allah yang akan menghitung segala amalan yang telah kita buat sepanjang kita hidup di dunia. Seterusnya, ada pula mizan. Okey, selepas hisab tadi ada pula mizan. Mizan ni ialah penimbang amalan yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menimbang amalan baik dan buruk manusia. Jadi yang baik akan dimasukkan sebelah yang baik, yang buruk akan dimasuk sebelah yang buruk. Nanti Allah akan timbang dan kita mengharapkan di sebelah yang baik itu lebih berat, lebih berat. Bila yang di sebelah baik itu lebih berat, insya-Allah kita akan Allah masukkan ke dalam syurga. Jadi itu adalah mizan diterangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Qari'ah ayat 6 hingga 11. Saya nak minta seorang lagi murid dalam talian untuk membacakan ayat ini. Silakan. Saya Ustazah. Ya, Saiful. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأما ما ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. Maksudnya, adapun orang yang berat timbangan amal baiknya, maka dia berada dalam kehidupan yang senang lenang. Sebaliknya, orang yang ringan timbangan amal baiknya, maka tempat kembalinya ialah neraka hawiyah. Ya, sadaqallahu azim. Terima kasih Saiful. Allah dah terangkan yang banyak amal baiknya Allah akan tempatkan kita dalam kehidupan yang senang lenang, itu dalam syurga lah. Yang berat timbangan amalan jahatnya akan Allah tempatkan ke dalam neraka. Okey, itu adalah mizan. Seterusnya titian sirat. Okey, sirat ni ialah titian yang merentang di atas neraka antara mahsyar menuju ke syurga. Sirat adalah satu titian. Nanti Ustazah akan tunjukkan. Kita tak tahu keadaan yang sebenar macam mana kan. Sekadar sebagai pemahaman kita lah. Okey, titian sirat. Titian sirat ini diterangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diterangkan oleh Rasulullah SAW dalam satu hadis rawahu Al-Bukhari, wa yudrabu siratu baina zuhra jahannam fa akunu ana wa ummati awwala man yujizuha. Maksudnya, dan direntangkan sirat di antara dua belah tebing neraka jahanam, maka aku orang pertama bersama dengan umatku menyeberanginya. Jadi Rasulullah akan menyeberangi titian sirat itu bersama-sama dengan kitalah umat dia. Okay. Baik. Seterusnya, selepas melalui titian sirat itu, ada pula syurga dan juga neraka. Okay, syurga ialah tempat yang penuh dengan nikmat yang disediakan untuk golongan yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sepanjang hidup di dunia kita banyak buat pahala, kita akan tempatkan di sinilah di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Diterangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 82. Ustazah nak minta Aiman pula baca, boleh Aiman? Boleh Ustazah? Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. Sadaqallahul Azim. Sedap bacaan Aiman. kasih, Maksudnya, dan orang yang beriman serta beramal soleh, mereka lah ahli syurga, mereka kekal di dalamnya. Jadi diterangkan tentang kewujudan syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang yang beriman. Dan yang akhir sekali ialah neraka, iaitu tempat yang dipenuhi dengan azab, disediakan untuk golongan kafir dan orang yang melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan berkaitan dengan neraka ini juga Allah terangkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 39, di mana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim,
wallazina kafaru wa kazzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Sadaqallahul azim. Maksudnya, dan orang kafir dan orang yang mendustakan ayat-ayat keterangan kami, mereka itu ialah ahli neraka, mereka kekal di dalamnya. Walaupun Allah menerangkan sebegini, kita tidak boleh memandang negatif kepada golongan-golongan ini kerana kita tidak tahu. Sampai satu masa Allah buka pintu hidayah pada golongan-golongan kafir yang melanggar perintah Allah. Tak mustahil satu hari nanti mereka menjadi orang yang lebih baik lagi daripada kita. Jadi kita sentiasalah mendoakan supaya kita semua dianugerahkan Allah syurga. Okey, itu dah habis. Nanti insya-Allah kita ada latihan. Jadi sekarang ni daripada apa yang saya terangkan, saya nak tunjuk sikitlah secara gambaran simulasi dia. Okey. Jadi di depan Aiman ada satu lagi bola tu Aiman. Oh, ada satu bola lagi Ustazah. Kehidupan yang kekal abadi yang berwarna merah, iaitu Aiman ada tulis tak kat situ? Saya tengok Ustazah. Okay. Ada kehidupan alam akhirat. Ya, alam akhirat kita kekal abadi di situ selama-lamanya. Selama-lamanya kita akan duduk dekat situ. Dan di alam akhirat tu tadi Ustazah dah cerita, Ustazah ada juga buat carta alir dekat situ Aiman. Baik Ustazah. Bermula dengan kemusnahan alam dan peniupan sangkakala yang pertama kan. Lepas tu sangkakala yang kedua, semua kita akan dibangkitkan semula. Seterusnya kita akan berhimpun di padang mahsyar. Lepas padang mahsyar apa Aiman? Di padang mahsyar kita akan dihisap Ustazah. Kita akan dihisap pula. Seterusnya Aiman? Kita akan berada di mizan, kita akan ditimbang Ustazah. Okey, amalan kita akan ditimbang dan seterusnya kita akan melalui titian sirat. Okey, titian sirat. Seterusnya Aiman? Kemudian sama ada kita akan ke syurga ataupun ke neraka Ustazah. Okey, bagus Aiman. Okey. Jadi itu antara carta alir yang Ustazah buatlah nak menunjukkan gambaran kita di alam akhirat nanti. Dan mungkin Aiman boleh buat simulasi sikit Aiman. Boleh Ustazah. Berdasarkan bahan yang Ustazah sediakan tu. Okey. Ni apa? Macam mana Ustazah? Ni yang sebelah situ tu apa Aiman? Yang sebelah kanan Aiman tu adalah padang mahsyar mungkin Ustazah? Padang mahsyar. Yang putih-putih depan Aiman tu apa? Ini mungkin kita lah kot Ustazah ya. Ya. Kita manusia kan berhimpun di padang mahsyar. Jadi yang putih-putih yang ada bulat-bulat tu umpama macam kita lah manusia. Okay, berhimpun di padang mahsyar. Dan di sebelahnya tu pula dia ada Aiman. Di sebelah bawah ni adalah neraka. Neraka. Betul Ustazah? Betul. Dan di sini apa dia Ustazah? Di sebelah situ tempat yang sangat cantik kan. Kita nampak ada macam taman-taman, ada sungai kan. Ada pelangi. Cantiklah kita nampak penuh dengan nikmat. Itu adalah syurga. Syurga. Okey, betul. Baik. Jadi nak sampai kepada syurga tu kita kena lalu apa tu Aiman? Kita kena lalu di tengah-tengah ni titian sirat Ustazah. Ya, betul. Adanya titian sirat di antara yang merentang di antara padang mahsyar ke syurga. Jadi orang yang nak melalui titian sirat ni ada pelbagai. Dia mengikut kepada amalan-amalan yang kita buat. Orang yang beriman dia akan lalu sepantas kilat Aiman. Oh, sepantas kilat. Zrap terus sampai. Terus sampai. Dia terus sampai ke syurga. Okey. Baik Ustazah. Ada juga yang berlari laju. Oh, berlari laju. Okey, macam tu. Ya, akhirnya dia baik. sampai juga ke syurga. Ada juga yang berlari tapi slow sikit. Perlahan sikit. Perlahan. Tapi bergantung kepada amalan. Ya, bergantung kepada amalan kita. Akhirnya dia sampai juga ke syurga. Okey, baik. Dan ada juga macam-macam golongan dan yang kita takutnya ialah ada golongan yang dia merangkak berguling-guling kan lalu kat titian sirat tu tetapi dia tak sempat sampai ke syurga. Bila tak sampai ke syurga dia akan jatuh Aiman. Alamak Ustazah, jatuh. Ya, bila jatuh tu Aiman dia jatuh kat mana? Jatuh ke dalam neraka. Betul ya, Ustazah? Betul, dia jatuh ke dalam neraka. Itulah gambaran kita di akhirat nanti dan jadi kita mengharapkan kita dapatlah melalui titian sirat tu dengan Aiman nak laju ke apa Aiman? Saya nak yang paling laju Ustazah. Ya, sepantas cahaya orang kata kan. Okey, sepantas cahaya. Jadi kalau kita nak selaju itu amalan kita pun kena banyaklah, kita kena memperbanyakkan amalan supaya kita dapat melalui titian sirat itu dengan selaju yang kita nak. Okey, jadi itu hanya gambaran keadaan yang sebenar tu.
semua di alam sanalah baru kita akan nampak kan. Cuma Allah ceritakan sahaja. Jadi kita, Ustazah dengan Aiman ni sekadar nak bagi simulasi sajalah. Okay, jadi Ustazah harap semua murid-murid faham dan juga boleh dapat gambaran lah. Dan kita mengharapkan destinasi terakhir kita adalah di syurga Allah SWT. InsyaAllah. Amin ya rabbal Amin ya rabbal alamin. alamin. Okay, seterusnya murid-murid terus kepada latihan. Ustazah ada bagi satu carta alir untuk kamu. Lengkapkan kronologi peristiwa hari akhirat. Okay, Ustazah ada bagi satu kertas Aiman sebenarnya dekat murid-murid dalam talian ni. Dan okay, Ustazah minta semua untuk mengisi ruangan tempat kosong yang disediakan. Ada 4 tempat kosong. Okey. Okey, kalau dah siap, Ustazah minta angkat jawapan masing-masing. Okey, tak boleh tengok. Tutup. Jangan tengok jawapan di depan. Baik, siapa dah siap boleh angkat jawapan anda? Okey, amalan manusia, lepas tu sangkakala, lepas tu mahsyar, suratan amalan, mizan, titian sirat. Okey, yang di tempat yang bertanda ni. Okey, boleh angkat jawapan masing-masing. Okey, silakan. Macam mana Ustazah dengan jawapan mereka, Ustazah? Okey, kita semak satu-satu ya. Amalan manusia, pahala dan dosa. Seterusnya yang pertama adalah kematian atau alam barzah. Saya Ustazah semak. Okey, semua betul Aiman? Ya. Seterusnya sangkakala 1 berlaku kemusnahan alam dan seterusnya untuk yang kedua ialah kebangkitan semula manusia. Okey, betul. Okey, semua betul juga. Seterusnya kita akan berada di mahsyar, suratan amalan dan yang ketiga jawapannya adalah hisab. Betul ke? Okey, betul semua hisab. Seterusnya mizan, titian sirat dan yang terakhir sekali destinasi kita adalah syurga atau neraka. Semua syurga atau neraka. Okey, Aiman. Jadi semua Ustazah bagi 4 markah lah sebab semua betul. Jadi semua dapat 4 markah penuh. Jadi tahniah kepada semua murid-murid. Boleh faham apa yang Ustazah terang dan boleh faham apa yang Aiman tunjukkan tadi kan. Jadi untuk bahagian beriman kepada hari akhirat, saya rasa setakat itu saja dulu Aiman. Nanti kita akan sambung lagi. Okey, baik Ustazah. Kita nak tahu juga kita belajar ni untuk apa kan? Ya. Tapi kita nak berehat dululah Ustazah. Okey, baik, boleh. murid-murid jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini Didik TV KPM.